Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali bersama dengan saya Raifah Zulkifli, pastinya menerusi podcast.my. Okey, dah banyak benda kita cerita. Kita dah bersama-sama dengan usahawan skateboard, kita dah bersama-sama dengan Puan Azlin, berkongsi berkaitan dengan macam cara nak beli dan sebagainya. Dan hari ini kita nak bawakan satu lagi topik yang saya kira sedang hangat juga diperkatakan, iaitu berkaitan dengan DNS. Apa itu DNS? Kalau nak tahu, kena terus bersama-sama dengan saya dan juga pakar tentang topik ini. Jangan ke mana-mana dan jangan lupa subscribe YouTube kami. Okey, stay tune. Terus dengar podcast.my. Baik, kami bawakan kepada anda Encik Amir Herman Amiruddin yang merupakan Senior Vice President Innovation untuk kita berkongsi berkaitan dengan keselamatan DNS. Assalamualaikum Encik Amir. Waalaikumsalam. Okey, DNS ni hot tapi kita tak nak cerita hot-hot tu. Kita nak cerita masih macam panas sangat sehingga kan mungkin ada yang faham, ada yang tak faham dan sebagainya. Tapi untuk waktu ini kita nak berkongsi tentang keselamatan DNS itu sendiri yang dikatakan merupakan satu kunci key. Dialah yang penjaganya. Ada yang kata inilah pintunya, ada yang kata inilah hubnya dan sebagainya. Mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ramai yang tak merasa kesannya. Jadi Cik Amir sendiri sebagai yang pakar berkaitan dengan DNS ini, boleh kongsikan dengan kita apa sebenarnya DNS ini dan apa pentingnya DNS untuk keselamatan internet. Okey. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Okey. Kalau bercakap tentang DNS ni dengan internet, sedikit saya menjelaskan tentang teknikal sikit lah ya. Jadi internet ni sebenarnya berasaskan protokol internet itu adalah berkait rapat dengan IP address. Ya, IP address itu adalah suatu alamat di mana servis ataupun data yang kita kendaki daripada internet itu untuk dicapai oleh kita lah sebagai pengguna. Tapi masalah dengan IP address ni, dia hanyalah menggunakan aksara nombor saja. Sebagai contoh, kalau saya tanya pada puan lah IP address 45.60.122.158. Itu ke mana benda tu? Mungkin email Cik Amir itu tak pastilah. Jawapannya IP address itu adalah merujuk kepada www.mynik.my. Jadi di sinilah datanya kepentingan DNS ini, ataupun dalam short formnya adalah Domain Name System. Domain Name System ni adalah bagaimana satu protokol yang menterjemahkan IP address itu sebagai suatu destinasi menggunakan nama-nama yang lebih mudah diingat oleh manusia. Seperti inilah dari segi analoginya sebagai alamat untuk macam kita hantar surat lah, sebagai alamat yang kita nak hantar ke, sebagai contoh ke Bandar Kajang di negeri Selangor di negara Malaysia. Jadi domain sistem itu adalah sebagai suatu protokol untuk memudahkanlah kepada pengguna-pengguna internet untuk mengakses suatu servis ataupun data dalam internet itu menggunakan nama instead of menggunakan IP address. Okey, Cik Amir, kalau saya salah tolong betulkan. Yes. Bila saya baca, mungkin kita boleh simpulkan ataupun mungkin kita boleh gambarkan bahawa DNS ini umpama Google Map atau Waze. Dia yang bawa laluan itu untuk kita cari. Okey, dia betul tapi tak tepat. Jadi maksudnya tu, bila kita menggunakan katakan kita menaip di browser kita katakan kita nak pergi ke suatu tempat, contohlah saya gunakan www.mynik.my. Apabila kita menaip tu dan kita tekan enter, browser itu akan menanyakan, ataupun kita punya PC ataupun kita punya device itu akan tanya kepada resolver, DNS resolver, www.mynik.my itu IP address dia apa. Okey, dengan IP address itulah baru boleh dihantar ke dalam rangkaian network. Sebab rangkaian network tak kena DNS, dia kena IP address. So rangkaian network akan membawa akses ataupun request daripada kita tu kepada server yang betul.
dengan alamat yang saya seperti yang saya cakap tadi, dengan alamat IP address yang betul. Jadi dia menggunakan translation itu. Jadi mana wujudnya pula benda yang tak selamat? Sebab dia sebenarnya bantu kita cari. Yes. So kenapa apa yang tak selamatnya? Yang menjadi tidak selamat apabila ada pihak-pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan dan dikata seperti saya terangkan tadi, DNS ni adalah translate kepada IP address. Berlaku ketidakselamatan apabila ada pihak yang cuba menipu translation of the name itu kepada IP address yang tidak sepatutnya. Yang kita namakan DNS spoofing ataupun DNS hacking lah, hijacking. Sepatutnya sebagai contohlah, abc.com.my sepatutnya ditranslate kepada suatu IP address. Saya bagi contoh lah ya, 192.168.1.10 sebagai contoh. Tetapi oleh kerana DNS itu telah di-hijack, abc.com.my itu telah menjadi suatu IP yang lain, yang mana dia akan membawa request itu ke suatu server yang lain, yang mungkin server itu adalah suatu yang server yang malicious, yang digunakan untuk pihak yang tak bertanggungjawab itu untuk menggodam kita punya device ataupun menghantar malware ataupun ransomware kepada device kita. Jadi mungkin terjadi berbagai tujuan-tujuan yang tidak baik lah. Maka di situlah peri pentingnya tentang keselamatan DNS ini. Okey, kita berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Ada banyak yang nak tanya. Okey. Keselamatan DNS, itu topik yang kita bawakan. Beberapa minit sebelum ini kita dah kongsi apa itu DNS, bagaimana sebenarnya Mynic nak memastikan DNS domain.my itu selamat, dipercayai dan boleh digunakan tanpa rasa ragu-ragu dan was-was. Tapi sekarang ni kita juga nak tanya sikit lah Cik Amir, mungkin berkaitan dengan pengguna biasa yang tak ada apa-apa laman sesawang, tak menggunakan apa-apa website dan sebagainya. Kita nak tahu, bila disebut-sebut tentang DNS, bila disebut-sebut tentang keselamatan, apa sebenarnya langkah pencegahan yang boleh dilakukan melalui keselamatan DNS ini untuk menyekat atau sekurang-kurangnya kita boleh mengekang penggunaan nama domain untuk aktiviti yang berniat jahat. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi, dari segi infrastruktur DNS itu sendiri, di back-endnya secara back-endnya itu kami melaksanakan langkah-langkah seperti melaksanakan protokol DNSSEC yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, seperti juga saya telah terangkan bahawa kita memantau secara aktif semua pengguna website-website yang menggunakan domain .my untuk seandainya kalau ada laporan dan seandainya kami mendapati bahawa website domain-domain ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sihat ataupun melanggar undang-undang, kami akan mengambil tindakan-tindakan yang perlulah. Namun dari satu sudut yang lain, tidak dinafikan kesedaran daripada pengguna itu juga penting. Okey, macam inilah, saya bagi satu contoh yang mudah saja. Okey. Seandainya seorang pengguna itu mendapat email, email. Di dalam email tu contoh saya bagi contoh yang klasik yang mudah saja. Email yang didapat tu seakan-akan dia diterima daripada bank yang dia langgani. Okey, ini biasa ni. Tu biasa. Dan di dalam email itu mengatakan oleh kerana sesuatu hal teknikal, anda sebagai user diminta menukar password anda. Tiba. Tiga. Tak semena-mena tiba. Tak semena-mena. Untuk mengubah password anda. Dan diberilah satu link di bawah ini. So dia cakap kat situ, to change your password, please click the link below. So
bagi netizen yang mungkin tidak menyedari tentang keselamatan, ciri-ciri keselamatan ini, dia akan terus klik kepada link tersebut, dan apa yang akan terjadi biasanya ini yang dinamakan kaedah phishing. Ya, maksudnya seperti mengumpan user itu untuk pergi ke website yang sebenarnya bukan website yang sebenar. Jadi dia klik dekat situ, dia akan pergi ke satu laman, dibawa ke satu laman yang fake, yang palsu, dan di mana di situ diminta orang itu memasukkan user ID dan password. Biasa sebagai netizen yang mungkin tidak sedar, dia akan masukkanlah. Dia buat relax-relax. Oh, kena tukar password. Dia masuk user ID dan password asal dia yang betul tu lah. Sedangkan secara di belakangnya tu, apabila dia membuat begitu, password yang user ID dan password yang sebenar telah pun didapati oleh orang yang pihak yang tak bertanggungjawab itulah. Itu yang terjadi, yang biasa terjadi dalam masalah DNS phishing. Cuma saya nak tekankan di sini, kelebihan kalau .my ini digunakan oleh organisasi-organisasi di Malaysia ini, saya bagi contoh yang mudah sajalah. Seandainya kita nak namakan satu bank ni, mungkinlah bank abc.com.my lah, mudah je, abc.com.my. Salah satu cara phishing bagi penggondam ini dibuat macam mana tahu? Mudah saja. abc.com.my itu, A itu, instead of dia gunakan karakter A, dia menggunakan karakter alpha seperti A. Kan kita pula menggelupur terburu-buru. Jadi kita benda tu kadang-kadang tak sedar oleh pengguna. Maka dia akan terus klik, dia pergi ke website ataupun laman sewa yang palsu tu, dan apabila dia masukkan user ID dan password yang sebenar, maka sudah terbongkarlah dia punya kerahsiaan kepada pengguna. Namun uniknya di MyNIC, kami juga mempunyai suatu polisi untuk menghalang perkara ini. Yang di mana kalau MyNIC, pada pihak MyNIC, orang-orang yang nak mendaftarkan domain .my mereka tidak dibenarkan menggunakan campuran karakter SK itu, ABC itu, bersama dengan yang dipanggil sebagai homograph, ya, seperti alpha, seperti A kan. Itu kita tidak benarkan. Maka itu adalah itu juga merupakan salah satu langkah daripada pihak kami untuk mencegah kegiatan phishing ni lah. Jadi sebab tu saya terangkan tadi, sebenarnya dengan penggunaan .my ini, kebolehpercayaan domain itu sebenarnya agak lebih tinggi, sebab kita dah ambil langkah-langkah awal, polisi-polisi yang kami adakan untuk mencegah perkara ini sebut. Jadi sebenarnya kalau seandainya sebagai netizen lah, kalau seandainya dia tu berurusan ataupun terutama mungkin tak tahulah bank ke ataupun institusi kewangan apa-apa ataupun hal-hal yang lain, yang mana dia tahu organisasi itu beroperasi di Malaysia, company di Malaysia, tetapi dia tak pakai domain .my. Jadi sebenarnya sebagai organisasi tersebut, dia sepatutnya untuk meletakkan kebolehpercayaan servis digital mereka itu kepada end user, lebih baik mereka menggunakan .my berbanding mereka hanya menggunakan .com, domain-domain yang di luar lah. Okey, dan sekiranya saya merupakan mereka yang perlu ada domain, yang perlu ada web dan sebagainya, saya memang akan pilih .my. Sebab saya yakin lah kalau dah saya buat, ada banyak sebenarnya usaha yang dilakukan. Tapi sikit lagi walaupun kita punya producer macam ni, saya tak peduli, saya tahu. Saya netizen. Lantaklah. Okey, saya ringkas Cik Amir. Kita tahu dunia berkaitan dengan teknologi ni bergerak dengan cukup pantas. Pada waktu ini kita sedang menyebut tentang DNS yang mungkin di hijack ataupun disalahgunakan sehingga membawa kita ke satu laman sesawang yang tidak baik. Kita tahu usaha dilakukan oleh pelbagai pihak. Tapi apa cabaran lain yang mungkin sikit lah yang kita perlu bersedia ataupun kita kena bertenang atau macam mana saya benteng apa yang kita kena pakai, perisai apa kita kena pakai. Sebab saya rasa mungkin sekarang kita cakap tentang DNS, mungkin 3 minggu ke depan atau 3 bulan ke depan ada huruf-huruf lain pula yang keluar. Cik Amir. Okey, benda ni bagi saya, pandangan saya datang daripada berbagai sudut lah. Pertama, sebagai netizen, mereka juga perlu belajar tentang dan ambil tahu pasal benda ni, dan
lebih cakna tentang keselamatan di cyber security, terutama kadang-kadang sebab terjadinya scammer, terjadinya phishing dan merebaknya malware dan semua ini kadang-kadang biasanya kepada orang awam yang kurang mempunyai kefahaman dan juga cakna tentang cyber security. Jadi itu merupakan cabaran kepada semua pihak lah. Mungkin daripada end user, mereka perlu belajar lebih banyak, dan juga kepada pihak-pihak tertentu, mungkin sebagai MyNIT sendiri, mungkin kita perlu memberikan lebih banyak kesedaran kepada netizen lah, kepada pengguna-pengguna awam. Juga di samping itu, seperti yang Raifa, sebagai Raifa tanyakan tadi, melangkah ke depan, apakah langkah-langkah yang sekarang ni kita dengar what is the trend term is sekarang ni AI lah kan, AI, artificial intelligence. Jadi kami di MyNIT juga mengambil beberapa istilahnya itu beberapa inisiatif yang berkaitan dengan AI ini untuk membantu kami untuk mempertingkatkan lagi kebolehupayaan dalam bidang keselamatan DNS inilah. Terutamanya sebagai contoh, kita bercadang dan juga dalam proses untuk menggunakan AI, bagaimana AI ini kita boleh gunakan untuk mengenal pasti semua website-website yang menggunakan .my, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kandungan-kandungan yang melanggar peraturan, yang seperti pornografi, online gambling dan sebagainya. AI jadi pengawas. Yes. Lepas tu baru manusia yang jadi dia pengetua. Kita nak buang dia ke, kita nak cantas kerana dia ke. Suatu cabaran lah. Suatu cabaran sebab ada beratus ribu domain .my ni. Kan, jadi kalau kita nak buat secara manual tu agak mencabar. It's not easy nak jaga handphone anak pun susah. Yes. Anak Cik Amir apa? Saya dua, saya satu macam tiga. Cik Amir itu cabaran lah. Cabaran kan. Jadi kita faham juga bahawa revolusi teknologi ni berlaku dengan pesat dan pantas, tapi bagaimana kita nak membawa dia ke arah yang lebih baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Amir Hirman Amiruddin, Senior Vice President Innovation, berkongsi bersama kami berkaitan dengan keselamatan DNS itu sendiri. Macam cepat saya rasa. So saya kalau nak habis 20 minit tu Cik Amir sampai terjatuh nak tidur. Macam kena ada siri 2 kan? Macam lah. Kena ada siri 2. Alright, tapi itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda yang sedang menonton podcast ini. Jangan lupa untuk share kepada yang lain. Ini adalah topik yang sangat penting saya kira, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat sejagat. Saya Raifa Zulkifli, kita jumpa lagi dalam podcast.my. Bye-bye.